Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat pada hari ini 15 November 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat Fiqh. Siri kita pada kali ini siri yang ke-100. Alhamdulillah, sambil-sambil kita duduk ber-PKP, kita telah pun lalu 100 siri. Cerita. Jadi kisah kita yang ke-100 ini, kisah dua orang dalam kubur dimaklumkan kepada Nabi SAW bahawa mereka ini diazab. Mereka sedang diazab di dalam kubur, wal'iyazubillah. Maka hadis ini besar, para jemaah sekalian, bahayanya perbuatan-perbuatan ataupun amalan yang boleh menyebabkan kena azab kubur. Baik, kita pergi kepada kisah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas cerita, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi kita lalu dekat dengan dua buah kubur. Adakah kubur di satu tempat atau tidak satu tempat? Jadi riwayat ni kata biqabraini, dengan dua kubur. Hadis Ibnu Abbas ni kata dua kubur. Ada riwayat lain kata satu kubur. Wallahu alam. Yang penting kita tengok hadis ni dulu. Hadis ni sahih. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi kita lalu dekat dua kubur. Faqala, baginda bersabda. Nabi kata apa? Innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya dua orang pemilik kubur ini sedang diazab. Ini Nabi baca dan Nabi kita tahu, Nabi kita diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla bahawa dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Mereka diazab dengan sebab dosa yang mereka sangka tidak besar. Dosa biasa itu kecil ya. Dalam riwayat lain Nabi jawab balik, bala innahu kabir. Nabi kata, ya, dosa itu sebenarnya besar, tapi si pelaku ni menganggap dosa itu tidak besar. Sebab tu dia berani buat. Na'udzubillah. Kita dengar ni tuan-tuan sekalian, jangan anggap kecil dengan dosa. Jangan rasa remeh, dosa biasa itu. La, ini bukan biasa-biasa ini tuan-tuan. Amma ahaduhuma, tengok. Nabi beri penjelasan detail apakah dosa dua orang ini yang mereka anggap tak besar. Bala innahu kabir. Nabi kata sebenarnya besar dosa itu. Kalau tidak, taklah kena azab dalam kubur. Amma ahaduhuma, salah seorang daripada dua orang ini, fakana la yastabri'u minal bauli. Dia tidak bersihkan diri dia daripada kencing. Dalam riwayat dia kata la yastanzih, tak bersih, tak suci, tak basuh molek. Ada riwayat kata la yastatiru, dia tidak sembunyi di sebalik tempat pergi kencing depan orang. La yastansiru, dia tak tunggu sampai habis keluar air kencing. Kencing kejap basuh pergi. Ini dia kata makna yang berdekatan. Makna yang menunjukkan bahawa orang ini tidak bersih dia daripada air kencing. Sama ada dia basuh tak habis, sebelum kencing keluar dia dah berhenti dah pergi dah,
ataupun dia tidak sembunyi ketika buang air, dan pelbagai lagi dia punya huraian. Itu yang pertama. Kita tahulah, dosa yang pertama ni dosa yang berkait dengan air kencing. Tak basuh, tak tunggu habis keluar, tak sembunyi di sebalik tabir dan sebagainya. Wa ammal akharu. Adapun yang seorang lagi, macam mana pula? Apa pula dosa seorang lagi tu? Fakana yamshi bin namimati. Dia berjalan jadi batu api. Laga orang tu, laga orang ni, fitnah sana, fitnah sini. Maka ini dua orang calon diazab dalam kubur. Na'udzubillah. Siapa dia berani? Tunggulah. Sekarang ni kita tak ada apa, kita duduk atas kubur. Nanti masuk dalam kubur baru tahu. Maka dosa yang kedua ni dosa besar, iaitu dosa namimah. Namam, batu api. Melaga-lagakan orang. Wa fi riwayatin, waradat fi ba'd riwayat, setengah riwayat kata al-ghibah, mengumpat orang. Ulama hadis kata mutalazimatan. Mengumpat ke batu api ke, dua tu dosa besar belaka. Biasanya dia sinonim dua tu. Kalau orang batu api ni, dia akan mengumpat orang tu dulu, sebab dia akan kata orang ni gini-gini, kemudian dia cocok masuk. Allahu Akbar. Yang kita dengar hadis ni, kita kena ambil perhatian lah tuan-tuan, bukan dengar cerita saja ni. Dengar cerita untuk menghindarkannya. Jangan jaga bersihkan diri daripada air kencing, dan jangan jadi batu api. Orang Kelantan kata jangan jadi gesek. Gesek ni mancis api tu kan. Kita gesek. Itu jadi panggil gesek. Bahasa Kelantan ni bahasa yang menggunakan bunyi dia tu. Serang. Gesek. Jangan jadi gesek api, jangan jadi batu api. Maknanya yang melaga-lagakan orang. Itu dosa besar. Orang ni akan dihumbat, dia akan diazab kubur. Na'udzubillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini tunjuk ke apa? Hadis ini menunjukkan azabul qabri. Disebab orang tu kena azab kubur dengan sebab dosa yastahinu bihan nas. Dosa yang dianggap remeh. Kita ni kalau kita rasa dosa batu api itu berat, kita tak akan kata orang, kita tak akan jadi jurulaga orang. Tapi oleh kerana dosa itu kita rasa main-main je, maka itu sebab kita berani buat. Yang berani buat ni sebab apa? Sebab kita tak terasa dosa itu besar. Sama jugalah dengan orang dengan kencing yang tak habis ni, sama juga, dia main-main je. Kan? Kadang-kadang tak basuh berkencing tu. Baiklah. Dua dosa, dua sebab, banyak lagi sebab azab kubur, tapi dalam hadis ni Nabi sebut dua perkara. Dua perkara ni memang dua perkara yang rapat dalam kehidupan manusia. Allahul musta'an. Baik. Dilalatul hadis yang kedua, kalau kita nak ambil lagi, boleh kita mengatakan azab kubur itu hakun, benar terjadi. Bolehlah. Mana kita boleh tak dua hadis ni, sama ada kita nak isbat azab kubur, ataupun kita nak kata hadis ini menunjukkan kepada sebab terkena azab kubur. Dua-dua tu boleh pakai belaka. Para pelajar sekalian, kita berpindah kepada minal mawdu'atil lati tusar. Di antara isu yang diperbincangkan 10 perkara macam biasa. Yang pertama, rawi al-hadis, nama dia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. As-sahabi al-jalil, sahabat yang agung, yang besar. Ibnu Ammi Rasulillah, anak pak saudara Nabi. Maknanya Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Seorang tokoh al-alim as-sabt. Seorang alim yang teguh, dia punya kefahaman dia mantap.
ingatan dia kuat. Itu. Turjumanul Quran dikenali dengan nama pakar bahagian tafsir Al-Quran. Itu makna terjumanul Quran. Sahhah Ibn Abdul Bar ma qalahu ahlus siyar annahu kana lahu 'inda mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kau boleh katakan para pengkaji sirah mengatakan umur Ibnu Abbas ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Umur dia berapa? 13 tahun. Kata Ibnu Mas'ud, "Lau adraka Ibnu Abbas asnanan." Kalaulah Ibnu Abbas tu sudah dewasa, sudah matang balik dah umur dia, kan? Nasaya kami semua ni tak dapat menyamai dia walaupun 1/10 daripada ilmu dia. Nak banding dengan orang-orang yang sebaya, tak mungkin. Ibnu Abbas waktu Nabi wafat dia belum balik lagi, maknanya umur dia 13. Mana kalau kita kata balik dengan mimpi mungkinlah, tapi kalau balik dengan umur 15 belum balik. Wa qala anhu Ibnu Umar, Ibnu Abbas a'lamu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima unzila ala Muhammad. Allah. Ibnu Abbas ni adalah merupakan orang yang paling alim di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran yang diturun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia panggil turjumanul Quran, pakar tafsir Quran. Itu Ibnu Abbas. Cuma ada sebuah kitab. Kitab ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Dan ada sebahagian pelajar kita dia maklum pada saya, ada ustaz dia mengajar. Nama dia Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas. Para pengkaji mengatakan tidak sah nisbah kitab itu kepada Ibn Abbas. Jangan sedaklah. Sebab rawi hadis ni daripada Ibn Abbas dia ada rawi yang tersendiri yang sahih. Adapun Tanwirul Miqbas tu kitab tu campur-campur, tak tahu. Jadi jangan, eloknya kalau tak belilah kitab, jangan beli. Biarlah ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang pakar bahagian tafsir, dia baca kitab tu tak apa, sebab dia ada kacamata untuk menilai. Kita tak berlaku, agama berlaku, nanya. Sebab itulah ustaz yang nak baca kitab ni perlu kepada kacamata tafsir. Jangan mujarrad qiraah. Sekadar baca je, jangan. Dia kena ada penilaian. Sebab bukan salah Ibnu Abbas, salah orang yang kumpul benda tu. Ingat baik. Ni ada orang maklum pada saya, ada ustaz dia baca kitab ni. Kita kata tak payah bacalah. Kalau nak baca juga, ambil kita Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, lebih baik. Sebab itu sudah bertapis, sudah ada filter dia akan tapis, buang. Cerita-cerita riwayat yang doa, cerita Israiliyat akan dimaklumkan. Ini Israiliyat. Maka itu satu maklumat. Wa qalat Aisyah. Masya Allah. Aisyah kata apa kepada Abbas? Huwa a'lamun nasi bil hajj. Ibnu Abbas ni orang yang paling alim dalam bidang haji. Dia penduduk Mekah. Urwah kata apa? Urwah ni anak saudara Aisyah. Dia kata, "Mara itu, aku tak pernah tengok lagi orang alim seperti Ibnu Abbas." Kata di Yazid bin Asam, sewaktu Muawiyah khalifah keluar pergi haji, orang ikut dia ramai. Ibnu Abbas juga pergi haji, penuntut ilmu duduk ramai. Jadi orang ikut Ibnu Abbas ni penuntut ilmu, orang ikut Muawiyah orang-orangnya lain pada penuntut ilmu. Kita tak salah celupahlah mulut nak kata minta projek ke, biarlah. Yang pentingnya penuntut ilmu akan ikut ulama. Baik, kita berpindah kepada isu yang kedua. Kisah ini Nabi SAW berjalan di perkuburan, kata ulama muhakkik, dia kata fi maqbaratil Baqi' bil Madinah. Mana Nabi berjalan di kubur Baqi' Madinah. Dengan jawatan dia, kenabian dia, kerasulan dia, Allah bagi wahyu kepada dia bahawa dua kubur ni sedang diazab. Dua buah kubur ni sedang diazab.
Maka Nabi SAW beritahu pada sahabat, "Hei para sahabat, orang dalam kubur ni sedang diazab." Dan baginda Nabi SAW telah menyatakan sebab-sebab kenapa diazab itu. Orang dalam kubur diazab, Nabi SAW nyatakan sebab kenapa diazab. Sebab dua sebab tadilah. Tak istinzah daripada kencing, tak bersih daripada kencing, ataupun berjalan menjadi batu api di antara manusia. Maka Nabi SAW sentiasa pergi ke kubur. Sama ada dia pergi kebumikan jenazah, ataupun Nabi ziarah saja ya. Kadang-kadang dia pergi malam keluar ke kubur, pergi ziarah kubur, mendoakan kepada si mati. Maka Nabi jumpa peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. Isu yang ketiga, azabul qabri ma'lum minad din bid darurah. Azab kubur ini sudah diketahui secara umumnya dalam agama ini. Waqad tawataratil akhbar, melalui riwayat hadis mutawatir yang mengatakan azab kubur itu hakun, benar terjadi. Fi thubuti azabil qabri wa na'imih, azab kubur itu berlaku dan soal dua malaikat juga berlaku. Kita hanya boleh percaya malaikat akan tanya dalam kubur, ahli kubur akan diazab dengan sekian-sekian mengikut riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Wala natakallamu fi kayfiyatihi illa bima warad. Hati-hati tuan-tuan. Jangan berani-berani bercakap tentang azab kubur kecuali apa yang dimaklumkan oleh Nabi SAW. Sebab benda tu benda ghaib. Dia panggil amrun ghaibi. Bila benda ghaib, janganlah kita berani. Siapa dia tahu? Tak ada orang tahu. Kalau Tuhan nak bagi tahu, boleh je. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, laula alla tadafanu. Tengok hadis, laula alla tadafanu. Nabi kata, kalaulah aku tidak bimbang, kamu tak boleh nak kebumikan jenazah. Laula alla tadafanu. Kalau aku tidak bimbang, kamu tak boleh nak kebumikan jenazah. Nabi kata apa? La da'autullaha an yusmi'akum azabal qabri. Allahu Akbar. Nascaya aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala perdengarkan kamu azab kubur. Tak apalah, tak nampak pun. Kita lalu kubur. Aduh. Kena azab dia ni. Lalu ikut dia pula. Nabi kata apa? Laula alla tadafanu. Kalau aku tidak bimbang, kamu tak boleh nak kebumikan jenazah. Nascaya aku berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur. La haula. Hadis ini rawahu Ibn Hibban wa rawahu al-Imam Ahmad, kata di Syekh Syuaib, wa akhrajahu Muslim wa Nasa'i wa Ahmad. Hadis ini hadis sahih. Alhamdulillah. Mana hadis yang Nabi kata, kalaulah aku tak bimbang kamu tak boleh ke bumi jenazah, aku doa minta Allah perdengarkan azab kubur. Tapi Nabi tak doakan sebab biarlah dia menjadi rahsia Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya ni. Kalau tidak, berat kita. Sudah kita ke bumi jenazah, bunyi menangis. Aduh, mestilah orang akan bercakap, pak cik itu tadi dosa apa dia? Pergi tanya bini dia, tanya anak dia, tanya orang dia. Timbullah fitnah. Sekarang ni sama aja. Kita pergi ke bumi jenazah orang baik pun senyap. Kita ke bumi jenazah orang yang tak baik pun senyap. Macam-macam spekulasi ni. Lepas 2 hari di kebumi jenazah, kita pergi kubur pula, tengok tanah dia mendak, turun. Tak cukup tanah tu, dosa banyak. Masya Allah, awak senangnya jatuh hukum. Jangan.
Masalah azab kubur ni masalah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Nabi pun tak jadi doa. Bimbang takut tak apa. Takut tak boleh kita nak kebumikan jenazah. Tiba-tiba kita pandai-pandai pula pergi buat provokasi, buat spekulasi macam ni. Jangan tuan-tuan. Saya baru pergi kubur. Kebetulan kita kebumi jenazah tu dalam keadaan hujan. Jadi kita timbul jenazah tu seluk dia tak rapat. Hujan lebat sungguh. Lepas 2 hari pergi pula, turunlah tanah mendak. Biasa dah tu. Tak apa, buat, ambil gambar sudah. Kubur ni tak cukup tanah. Banyak dosa ni. La hawla wa la quwata illa. Mulut lembek sungguh masyarakat ni. Berihi. Orang Kelantan kata mulut lembek, berihi kecek. Maknanya, mulut laser suka bercakap yang tak ada apa. Kita tak bimbang ke nanti orang bercakap hak kubur kita? Kita akan masuk kubur juga, tuan-tuan dan puan-puan. Berhati-hati bila bercakap dalam perkara-perkara yang akan datang. Berhati-hati kita. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kadang itulah kita berdoa pagi, petang, siang, malam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma sabbitna bil qawli sabiti bil hayati dunia bil akhirah. Allahumma akhtilana bi husnil khatimah. Itu doa kita. Sebab kita bimbang apa yang akan terjadi. Jangan sedak-sedak mulut. Maka azab kubur ini sudah diketahui oleh ulama ahlus sunnah bahawa azab kubur tu sabit. Hadza mazhabu ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan sedemikian, bahkan ulama kata azab kubur itu mutawatir. Mutawatir. Ada sebahagian ulama Mu'tazilah, sebahagian ulama Mu'tazilah ni bukan mazhab rasmi dia, sebahagian dia engkar kepada azab kubur. Kita tak usah masuk banyaklah. Dah kita bagi mazhab Ahlussunnah kita percaya azab kubur, sekarang ni bagaimana kita berusaha untuk membebaskan diri daripada perkara yang cukup dahsyat ini. Na'udzubillah. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut 2 perkara bagi kita cukup besar tu. Kalau kita boleh jauhkan diri daripada 2 perkara ini, kita kata insya-Allah mudah-mudahan kita selamat nanti. Isu yang keempat, min asbabi azabil qabri. Di antara sebab orang tu kena azab kubur, dalam riwayat Nabi kata aktsaru azabil qabri minal bauli. Ramai orang yang akan kena azab kubur sebab apa? Sebab tak bersihkan diri daripada kencing. Mana punca azab kubur tu mari daripada kencing. Nauzubillah. Hadza hadis min hadis Abi Hurairah marfu'an rawahu Ahmad wal Baihaqi. Alhamdulillah. Maknanya kita tahulah puncanya. Dalam riwayat lain, hadis Anas, Nabi kata, tanazzahu minal baul. Bersihkan kamu, suci kamu daripada kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Sebab banyaknya azab kubur itu melalui kencing yang tidak dijaga. Ini yang kita takut. Na'udzubillah. Jadi Tuan Syekh kita dia kumpul riwayat yang menyebut tentang kaitan dengan kencing. Tuan-tuan tanda, saya pun tanda juga. Nombor 1, riwayat kata la yastabri. La yastabri ni maknanya dia kencing, dia tak tunggu sampai habis. Berhenti baru basuh. Kencing rasa habis dah, bangun basuh. Sedangkan air kecil masih menitik. Tak. Yang kedua, la yastanzih. La yastanzih maknanya tak bersihkan. Dia kencing sambil berdiri contohnya. Dia kencing di tempat yang keras, air kencing terpercik balik ke dia. Itu dia panggil la yastanzih. Ada riwayat la yastatir. Dia tak berlindung diri daripada orang. Mana dia kencing depan orang, berdiri. Tak malu ke orang, macam lembu kencing tengah jalan. Ni ada juga riwayat itu. Yang keempat, la yastantir. La yastantir maknanya an-natru. Ni bahaya sikit ni. Bila lepas buang air, sebab ada hadis yang dhaif. Hadis ni kata iza bala ahadukum falyantur zakarahu 3 marat. Bila dia sudah buang air, dia kena urut dia punya zakar dia biar betul-betul keluar. Hadis ini
kata Imam Nawawi kata apa? Rawahu Ahmad wattafaqu ala annahu dhaif. Hadis ini tidak sahih. Sebab apa? Kata di ulama mereka, kalau hari-hari 3, 5, 6 kali duduk pergi kecil, kau duduk main gosok ni, akhir sekali mati kawan tu. Jangan. Bahaya. Dan dia juga boleh membawa kepada was-was. Boleh was-was. Jangan duduk kuat-kuat. Yang kelima, la yastansir. La yastansir tu mana kita dia tidak tekan sampai habis keluar air kencing. Dia kata stansir ni macam kita masuk air dalam hidung, keluar balik tu. Jadi kalau duk menekan kuat-kuat, kata dia ulama, dia akan jadi bahaya. Akan jadi dedas. Orang Kelantan kata dedah ni penyakit kencing tak tus nama. Jadi kita tunggu jadi habis, tamak je, basuh. Jangan duk paksa-paksa. Nanti rusak dia punya perjalanan dia tu. Bahaya. Penyakit prostat ni, na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, kan? Yang kena ia tawakka. Ia tawakka tu mana dia tak jaga diri dia daripada percikan air kencing. Itu dia. Yang pentingnya 6 riwayat ni boleh digabungkan semua sekali lah. Ada orang yang kencing tak basuh, ada yang kencing tak habis, ada yang kencing di orang, semua tu dosa belaka. Jadi tapi yang masyhurnya la yastabri, la yastanzih. Yang tu yang masyhur yang kata tu. Ada satu lagi hadis. Betul ke tidak ni ustaz? Apa dia hadis tu? Kalau kita buang air, kita kena berdehem. Setengah orang ni kalau dia masuk dalam tandas, satu kalau di tandas masjid tu, orang tahu semua, Pak Haji tu lama duduk berdehem dalam lah. Konon-kononnya berdehem tu nak suruh keluar. Ada orang kata kena berjalan 3 langkah. Macam-macam dia punya teori. Yang pentingnya kita tengoklah keadaan kita tu. Tengok keadaan kita. Kalau orang yang tak ada sakit prostat apa, biasa ya. Kalau cakap nak sekali dua gitu, boleh kot. Tapi kalau setengah jam duk main tak habis-habis lagi dia ni. Berat dah. Kena dia pula pak imam. Orang tunggu dia keluar nak solat ni. Dia duduk berdahan tu 15 minit lah tandas. Nanya. Jadi kita jangan sampai peringkat was-was. Jaga SOP buang air ni jangan sampai was-was. Was-was tu apa dia? Was-was lah. Masuk tandas keluar balik. Berjalan 10 langkah pusing masuk tandas balik. Duduk berdahan 15 minit berdahan saja lah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau ada rasa susah nak buang air tu, elok pergi jumpa doktor. Bahagian prostat ni mungkin ada masalah di situ. Mudah-mudahan ada ubatnya, insya-Allah. Jangan duk main berdahan sampai 15 minit itu, nyanyi orang. Orang lain nak masuk tandas juga, dia duk main dulu. Baik. Itu sebab yang pertama. Kita berpindah kepada as-sababus tsani. Sebab yang kedua, orang kena azab kubur tu apa dia? Al-sa'yu lil ifsadi bainan nas. Orang yang jalan meracuni orang, melaga-lagakan orang dan macam-macam. Jadi 2 cara lah, sama ada dia mengumpat al-ghibah ataupun namimah. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, orang tanya Nabi, apa dia? Nabi tanya, mu tahu makna apa ghibah? Mengumpat tu apa? Sahabat-sahabat kata, Allah dengan Rasul dia tahu. Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut hal orang yang dia tak suka, itu mengumpat nama dia. Baik, sahabat ni macam minta penjelasan. Dia kata apa? In kana fihi ma taqulu, in kana fi akhi ma. Kalau betul saya cakap ni benda betul Rasulullah. Memang dia buat sungguh benda tu. Nabi kata in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau betul yang kamu cakap tu dia buat sungguh, itulah maknanya mengumpat. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Kalau dia tak ada membuat kata je, kamu telah buat fitnah kepada orang tu. Maknanya mengumpat ni tuan-tuan dan puan-puan, 2 ya. Sama ada kita mengumpat ataupun kita fitnah. Na'udzubillah. Jangan coba berani-berani masuk dalam hal yang cukup bahaya ni, yang mengundang kepada azab kubur. Na'udzubillah. Hadis ni rawahu Muslim.
Maka yang kedua dia panggil an-namimah, iaitu orang yang meraga-laga, meracun-racunkan orang. Dia pergi bisik yang kawan ni, ni cukup bahaya sekali ni. Sebab itulah kata di para pendakwah, dia kata apa? Yufsidun namam sa'ah ma la yufsiduhu sahirun syuhur. Dia kata apa ni? Si batu api ni boleh memutuskan hubungan, merusakkan perhubungan seorang manusia dalam beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Betul ke tidak? Kata-kata ni sangat jelas. Orang ni benci kepada kawan tu. Gi jumpa ahli sihir, Tok bawa sihir. Tok sihir, buat dia ni. Orang ni, fulan ni. Sihir pun berasa. Tapi kalau pulang tu Masya Allah pagi, petang, siang, malam duduk bertahsin, duduk berkubu dengan zikir pagi, petang ini, insya Allah sebagaimana kata ulama, zikir pagi, petang ini ibarat seperti baju besi bagi seorang pejuang. Seorang tentera tu nak pergi berperang, dia ada baju besi. Kita pakai zikir pagi, petang ini seolah-olah kita pakai baju besi. Sihir mari masuk, tak tembus. Dia nak tembus balik, ada ayat kursi, ada 3 kul, ada doa, tak masuk. Tapi si batu api ni mari bisik di telinga, tembus automatik. Awak tahu? Gapo? Dia kalau orang Kelantan kata, gapo tu kak sudah. Gapo? Dia kata. Gapo tu apa benda ya? Tu. Pak Haji tu. Duduk di sana kat tiang tu. Dia kata ke awak gini. Melompat selalu celaka menata orang tua ni. Tak pada dengan duduk di masjid, kata aku. Sebab itulah imam yang besar nasihat kepada kita, kalau orang batu api mari, ludah atas muka dia. Sebab dia nak merusakkan antara kita dengan saudara kita. Betul tak tahu lagi. Dia batu api. Dia nak merusakkan kita. Jangan main. Sebab itulah dosa besarnya batu api ni. Sebab ini perbuatan orang penakut jaban, orang penakut, dia duduk laga-lagakan kita secara senyap-senyap, maka bila masuk dalam telinga, payah nak keluar. Kan anda sebutkan dalam kitab kita Penawar Bagi Hati, kitab Penawar Bagi Hati kita tu, Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Keracunan pemikiran, pendengaran lebih bahaya daripada keracunan salah makan. Kita salah makan, keracunan. Cirik-birik, pergi hospital, 3 hari sembuh. Tapi yang keracunan pemikiran, kita dengar orang cakap tak baik ni, dia telan, lekat lama tu dalam hati tu. Ini bahaya. Sebab tu dosa ni besar. Maka cerita tentang mengumpat, cerita tentang batu api, cerita ni tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah khas yang saya sampaikan. Nama kitab dia kitab dosa besar. Kita bincang panjang di sana. Dan juga kitab Amradul Ummah, penyakit umat. Ini bahaya. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian. Selesailah kita. Bila sampai isu yang ke-6, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada sahabat, 2 orang ni kena azab dengan 2 sebab. Talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman kana ma'u an ya'tiyahu bi jaridati nakhlin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya bawa mari pelepah tamar. Bawa mari pelepah tamar ni. Dia pelepah tamar ni dia macam pelepah kelapa kita tu, macam itulah dia tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamar, dia belah 2, ceret. Nabi ambil 1, pacak dekat kepala kawan ni, sebelah lagi pacak dekat kepala kawan ni. Sahabat-sahabat terkejut, dia kata, kenapa Rasulullah buat benda ni? Kenapa, apa sebab? Fata'ajjaba as-sahabah al-murafiqun. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la'alla, dengan ini, la'alla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kubur ini
daripada dua orang sahabat ni, madamal udu ratban lam yaibas. Selama batang tamar, pelepah tamar ni, daun tamar ni belum kering, sebulan ke 2 bulan ke, aku mengharapkan Allah Ta'ala ringankan azab kubur. Ini di mana tempat dia kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, marra ala qabrin faqala utuni bi jaridataini faja'ala ihdahuma 'inda ra'si wal ukhra 'inda rijlaihi. Ada juga kata Nabi patak dua, satu kat kepala, satu dekat kaki. Mungkin riwayat lain, tapi riwayat yang tadi dua orang, dua kubur, mana dua-dua tu dia letak dekat kepala. Kita pun kalau ada banyak patak nak tanda kubur, boleh je letak kepala, letak kaki. Tapi adakah dengar ni, adakah setiap kita ni kena boleh pergi letak pokok batang tamar tadi, boleh letak atas kubur? Boleh? Jawab dia jangan. Maka di sinilah para ulama mengatakan, wa hadhihi barakatun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya waqi'atu 'ainin la umumalaha. Jadi ulama khilaf di sini. Kebanyakan para ulama Islam mengatakan, la, Nabi bukan semua kubur Nabi pergi letak. Cuba Nabi letak 2 kubur ini saja kerana bermasalah. Apa dia masalahnya? Masalah dianya sebab dia sedang diazab. Dan dalam riwayat Imam Muslim, dengar ni Imam Muslim, ini jelas. Sebab itulah pandangan yang pertama mengatakan ini waqi'atu ainin. Isu ni isu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi saja tahu orang ni kena azab. Dan Nabi pacak pelepah tamar tadi pun dengan mengharapkan. Dia kata apa, tengok ni. Dalam riwayat Muslim daripada hadis Jabir, jelas dia kata, inni marartu biqabraini yu'azzaban fa ahbabtu. Dengar ni tuan-tuan. Fa ahbabtu bi syafa'ati an yaruffahu anhuma ma damal ghusnani ratbaini. Maka aku suka dengan syafaat aku, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala ringankan azab kubur ni selagi dua daun ni belum kering. Berapa lama itu Allah Taala yang bagi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kata di para ulama, tidak semua orang boleh pergi letak atas kubur. Biasanya kebiasaan kita kan, selepas kita ke bumi jenazah, kita akan pacak sama ada daun kelapa ataupun kalau tempat kita pokok yang mudah hidup atas kubur ni panggil pokok puding kan. Pokok puding ni mudah, kita patahkan dia, ambil separuh, pacak sini, pergi tengok minggu depan naik dah dia. Mana dia tidak kata susah sangat. Kalau pokok yang payah nak hidup, jangan. Nanti kita datang mari tengok, mana kubur mak aku? Rasa ada pokok, hilang habis lah. Mana kita letak ini pokok puding, pokok apa, batang daun kelapa, kita letak sebagai tanda la haraja. Tapi kalau nak letak ta'abbudi atas dasar, aku pacak ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan azab kubur mak aku, lah. Siapa dia? Awak tahu mana orang dalam kubur tu kena azab? Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai benda yang perkara yang gaib macam ni tak boleh kita campur. Ini kena ingatlah. Tak boleh kita campur dalam perkara yang gaib macam ni. Bahaya itu. Dia kata boleh tak kalau kita tanam pokok atas kubur? Jawab dia, kalau pokok untuk nak berteduh, lah haraja. Tidak jadi masalah. Tapi kalau kita niat macam tadi, tak boleh. Jadi masalah kita ni. Sebagaimana sebahagian orang tu dia tanam pokok dengan niat demikian. Kita kata tidak boleh macam tu. Baiklah. Yang ketujuh, dalam hadis ini kita juga boleh belajar bahawa khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak kurangkan azab kubur tadi. Dia kata kalau kita sebagaimana yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar. Kan waktu Abdul Rahman bin Abi Bakar ni, orang letak di atas kubur dia tu dipanggil fustat. Fustat ni macam khemah. Letak khemah itu.
Faqadima Ibnu Umar. Dengar ni. Ibnu Umar pun pergi ke kubur, dia tengok, apa ni? Kenapa ada kemah atas ni? Jawab ni hamba yang jaga tu, dia kata kita nak teduhkan dia, Syekh. Nak teduhkan orang ni. Ibnu Umar kata, ya gulam, anzi'hu. Budak, cabut. Buka dia punya khemah. Fa innahu yuzilluhu amaluhu. Yang meneduh dengan dia, amalan dia bukan pokok. Sebab itulah kata ulama, kalau kita nak letak pokok sebagai tanda kubur keluarga kita, ataupun untuk nak teduhkan bila kita pergi nak ziarah, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita kata nak teduhkan orang ni, bila ada pokok duk tasbih pagi petang siang malam, ringan azab kubur, kita kata tidak ada nas yang menunjuk sedemikian. Sebab itulah timbul masalah bila orang kata tak boleh cabut rumput atas pokok. Abu Anas bawa hadis-hadis perbincangan ulama ini, kita mengatakan tidak ada larangan. Sebab apa? Sebab ni Ibnu Umar kata ia meneduhkan orang ni amalan dia, bukan pokok. Kalau tidak, di Malaysia ni tanam pokok besar-besar belaka, teduh habis. Teduh tu satu macam, tapi kalau lama tak pergi, penuh dengan daun-daun, sapah. Jadi kita kena hati-hati dalam masalah ini. Baik. Yang ke-8, kita juga telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah kalau perlu dibenarkan untuk kebumikan satu lubang kubur 2 orang atau 3 orang indad darurah, ketika diperlukan, ketika hajat. Baik. Timbul satu soalan dalam kitab ni, ada saya baca kepada tuan-tuan. Menarik juga ni, mungkin jarang dengar kot. Dia kata kalau ada seorang Muslim, dia kahwin dengan orang perempuan kitabiah. Zaman dulu ada orang kahwin. Orang Islam nikah dengan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Dia mati mengandung. Matat wahya hamil. Maknanya anak dia tu anak orang Islam. Dia mati dua-dua, macam di manakah kita nak kebumikan jenazah? Menarik juga ni kitab ni. Dalam kitab Ahkam Az-Zimmiyin wal Musta'man fi Daril Islam, Syekh Abdul Karim Zaidan, dia bahas panjang ni. Dia kata apa? Maka ulama kata tak boleh kita kebumikan di kubur orang Islam dan juga kubur orang kafir, tak boleh. Kena letak tengah-tengah. Dan waktu sebagaimana seorang sahabat nama dia Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, dia kebumikan jenazah seorang wanita Nasraniyah yang kahwin dengan orang Islam, ada anak tu, dia tak kubur orang Islam pun tak, kubur orang Muslimin pun tidak. Mana dia tak satu di kawasan lain. Dan cara nak kebumi macam mana? Cara nak kebumi macam mana? Dia kata dikebumikan, pelik sikit lah dia ni. Dia muka mak dia tu ngadak ke kenuh. Kita sini sebelah barat ni kan, kiblat. Tak, muka mak dia kena ada ke arah sana. Yang sebelah kiblat tu belakang dia. Sebab anak dia, biasa anak dalam perut mak ni, dia paling belakang. Jadi muka anak yang Muslim tu ada kiblat, muka mak ada ke belakang. Menarik juga ni. Sebab itulah bila kita baca cerita Ahkam Az-Zimmiyin, ahkam hukum orang kafir dan negara Islam ni, tengok dia bahas perkara macam ni. Wallahu alam. Yang terakhir para pelajar sekalian, jadi ada setengah orang ni dia kebumikan di tanah dia sendiri. Boleh tak boleh? Dia mati, dia tak nak tanam kubur orang Islam. Dia nak tanam di contohnya rumah dia luas, kawasan dia rumah dia ambil satu sudut di ujung rumah dia tu, dia buat kubur situ. Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi dia panggil khilaful aula. Yang utamanya kita kuburkan orang mati itu di kubur orang Islam. Sebab apa? Ramai orang pergi ziarah. Setiap kali orang pergi kubur, pasti dia akan berdoa, Assalamualaikum ya dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah Allahumma ghfir li ahli hazil maqbarah. Kalau duduk di rumah dia, siapa dia nak pergi ziarah? Agak anak dia lah pergi. Agak anak dia lah pergi. Maka kita kata, baiklah, eloknya kita tanam di mana? Tanam di perkuburan orang Islam. Timbul soalan. Dia kata, kenapa Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat
kebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dia. Ha. Kenapa tak bawa Kubur Baqi'? Rumah Aisyah dengan Kubur Baqi' dekat ya, berapa meter ya. Tuan-tuan tengok di kita pergi Madinah sekarang kan. Keluar di pintu masjid Nabi tu dengan kubur dekat. Jawab dianya, itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar dia dengar Nabi bersabda, para nabi dikebumikan di tempat dia mati. Satu. Sebab yang kedua, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa dikebumikan Rasulullah di rumah dia? Innama fu'ila zalika, kata Aisyah, li alla yuttakhaz qabruhu masjidah. Supaya orang tak jadikan kubur Nabi tu sebagai tempat macam masjid. Orang pergi duduk bawah, pergi duduk gosok, pergi duduk tak. Jadi aku letak dalam rumah aku ni, Allah nak jaga. Hikmahnya, Allah nak jaga makam Nabi supaya tidak menjadi tempat orang puja, tempat sembahan, tempat gosok. Kita kata Alhamdulillah. Yang tuan-tuan nampak hari ni pagar, orang tunjuk ni kubur Nabi. Tak, jauh lagi tu. Cuba tuan tengok dalam buku Madinah ni yang saya ada gambar, carta, tembok yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz dia buat tembok 5 persegi. Orang panggil 5 bucu. Bucu 5 ke 5 bucu. Dalam tu maknanya dia letak dengan batu. Memang orang tak boleh rapat ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni seperti perayaan dan seperti wasanan berhala yang disembah. Alhamdulillah, berkat doa Nabi, Allah jaga kubur dia daripada awal lagi dikawal sampai sekarang ni pun pagar berapa lapis nak masuk. Kita kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga makam Nabi SAW. Baiklah, kita balik kesimpulan kepada cerita kita. Kisah kitanya 2 sebab azab kubur. Azab kubur ini satu azab yang sabit secara khabar mutawatir daripada Nabi SAW. Karena itulah setiap kali kita lepas salat, kita akan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ingat doa kita tu. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa baca doa tu. Doa di akhir akhir salat yang saya bagi di kad kuning kita tu kan, dah ada. Mana kad kuning ni? Kan? Jadi para pelajar semua sudah dapat kad, ataupun di dalam buku kita ni di akhir salat kita kata doa akhir salat sebelum salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika, katalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta berlindung 4 perkara. Aku minta berlindung daripada azab kubur, azab neraka jahanam, fitnah hidup dan mati, dan fitnah kejahatan dajjal. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perkara yang ini di akhir solat kita. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, setakat itu dulu. Kita sambung nanti di hikayat yang ke-101 dalam siri yang akan datang. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.